suasana Islamisasi yang berlaku dalam masyarakat kita ni, itu pencetusnya adalah Abuya. Jadi jasa itu sangat besar sehingga tidak boleh disebut bahawa dia adalah sesat. First sekali saya buat disclaimer lah. Saya ni ayah saya dah kena buang daripada Arkam. Yes. 6 jahanam. Selepas pengharaman. Sebelum pengharaman dibuang? Selepas pengharaman. Tak silap saya termasuk dalam 6 jahanam kan? Ya, ayah saya termasuk dalam buku 6 jahanam tu lah. Okey, lepas tu jadi lepas masa ayah saya kena buang, ayah saya tu dalam ISA masih dalam ISA. So kita orang diberi notis lah untuk keluar daripada perkampungan Arkam tu dalam tempoh 24 jam. Jadi sebab diberi notis tu sebabnya ada wakil daripada pimpinan katanya datang rumah, bukan katalah, ini memang saya ada kat situ. Dia datang rumah dan bagi tahu kepada mak saya bahawa ayah saya kena buang daripada Arkam. So diorang bagi pilihan kepada mak saya waktu tu nak ikut Abuya ke atau ikut suami sendiri. Kalau ikut Abuya maksudnya kena bercerai lah dengan suami, macam tu. So mak saya dia buat keputusan untuk ikut suami lah. Jadi kita orang pun keluar daripada kampung tu dengan notis 24 jam tu. So selepas tu the rest is history lah, yang mana kita orang kena boycott. Siapa-siapa sahaja yang berhubung dengan keluarga kita orang pun kena boycott. Dan ayah tu memang hidup dalam buangan lah. Bukan setakat kena buang daerah sebab ISA, kena buang juga daripada jemaah. 2 kali buang. Ya. Jadi untuk akibat daripada itu saya tak tahu apa yang berlaku dalam JSB tu secara detail. Cuma saya memang follow diorang punya pergerakan ni sebab masa dibuang tu saya dah umur 11 tahun. So saya memang antara anak yang besar lah waktu tu yang memang ada dengan ayah masa ayah struggle nak mulakan hidup apa semua tu kan. Jadi peringkat awal tu saya memang tahu je diorang ni buat macam-macam cerita rekaan untuk fitnah ayah apa semua. Jadi saya memang follow pergerakan kumpulan ni. So saya tak tahu secara jelas apa dia punya kelayakan, cuma yang saya tahu macam ni. Selepas pengharaman Arkam tu, diorang memang masa dia fakak tu, diorang memang buat sekolah dekat Rawang tu lah. Diorang memang masih ada sekolah, cuma saya tak tahu dia punya silibus. Dan dia tidak ikut arus perdana lah. Cuma pada ketika tu, antara anak-anak orang yang masih ada dalam jemaah tu, ada yang disekolahkan kat luar. Contoh adik kepada Dr. arwah lah almarhum Ustaz Harundin, dia ada duduk dalam jemaah tu waktu tu, dan anak-anak dia semua dia sekolah di luar waktu tu, dekat sekolah kebangsaan. Tapi bila masuk ke zaman JISBH ni, anak-anak tu memang tak dihantar dah ke sekolah kebangsaan. Diorang memang duduk kat situ. Jadi pendek kata, kesimpulan daripada soalan tu, kemungkinan besar yang dihantar untuk bekerja tu diorang tak ada kelulusan apa-apa pun. Macam tu. Yang dihantar ke Saudi tu? Mostly yang dihantar ke Saudi atau yang masih di dalam negara, diorang tu memang tak ada kelulusan apa-apa pun. Kalau saya boleh tahu, apakah kelulusan tertinggi yang ada dekat dalam JISBH hari ni? Ada yang sampai doktor ke? Kalau yang adalah beberapa orang yang ada kelulusan. Tapi kebanyakan yang ada kelulusan tu dia akan duduk di peringkat pimpinan lah. Mostly orang bawahan tu tak ada kelulusan pun. Bahkan disebutkan oleh ex-JSBH yang baru ni, yang kes adik dia kena liwat tu dan meliwat tu, disebut bahawa bila disoal siasat oleh pihak polis, CEO sendiri
pun tak berapa mahir baca Quran. Betul. Okay, Kak fikir baik. Ya. Adakah perkahwinan bersilang-silang ni berlaku sejak daripada zaman akak dulu tu, ataupun lepas tu baru berlaku? Setahu saya masa zaman Arkam dulu tak ada berlaku yang silang-silang ni. Yang berlaku perkahwinan silang ni kemungkinan bermula pada awal zaman JISB. Sebenarnya saya request tadi sebab saya nak respon yang tadi tu pasal tampuk pimpinan tu yang dia nak serahkan kepada siapa-siapa tu. Boleh ke tu? Yang sebenarnya daripada masa awal Arkam itu dah beberapa kali tampuk pimpinan timbalan kepada Ustaz Asy'ari tu ditukar ganti. Awalnya itu Akbar Anang, kemudian Akbar. Yang kena buang tu. Ya. Selepas daripada Akbar Anang tu Ustaz Muhtar. Muhtar yang mana? Muhtar yang ni Bukan. Jauh Akbar. Sangat Muhtar ni. Yang ni baru sangat. Jauh sangat dia punya knowledge dia. Muhtar ni. Okey, Ustaz Muhtar. Kemudian Ustaz Muhtar tu memang keluar. Dan selepas daripada Ustaz Muhtar tu saya tak ingat siapa yang naik, dan kemudian baru ayah saya. So ayah saya pun ditendang keluar kerana mempersoalkan benda-benda kesesatan ni lah, ketaksuban ni lah. Dan terakhir sebelum diorang kena tangkap masa sebelum pengharaman tu, diorang tu memang ada buat satu pertemuan dekat Thailand yang mana menghimpunkan pimpinan-pimpinan, dan diorang memang ada perbincangan untuk menyingkirkan Haji Halim Abbas ni lah waktu tu. Dan ayah saya tak ada kat sana waktu tu. So diorang balik daripada diorang habis berprogram tu, jadi diorang kena tangkap. Kemudian ayah saya tu diminta untuk serah diri lah waktu tu. Dan ahli-ahli Arkam ni kebanyakannya merayu lah untuk ayah saya serah diri. Waktu tu ayah saya tak ada kat Malaysia. So diorang merayu untuk ayah saya serah diri dengan alasan kononnya kalau bapa saya serah diri maka Ustaz Asy'ari tu akan dilepaskan keluar lah. Tapi kita tahu juga memang tak. So ayah saya just bagi kerjasama dan serah diri. Itu je. Maksudnya memang berebut tu daripada awal lagi Ya, perebutan jawatan tu memang berawal, dan yang obvious nampak sangat tu adalah bila Ummujah start agak berkuasa untuk menyingkirkan ayah saya tu dengan tujuan memang supaya tampuk pimpinan tu tidak melalui orang lain lah. Maksudnya dia memang dengan tujuan untuk naikkan anak Ustaz Asy'ari yang lain macam tu. Itu fokus Ummujah kan? Dan benda tu memang kita nampak pun bila naiknya Rufaqah, Ikhwan, Global Ikhwan semua, memang anak-anak dia pun yang dia promote ke depan. Selain daripada anak-anak Mino, Muain, itu jarang semua. Betul. Dia ada anak-anak yang lain, tapi daripada sudut yang dinaikkan, digembar-gemburkan ni semua anak-anak Ummujah. Yes. Mostly anak-anak diorang tu classmate saya yang dulu. Oh, classmate. Ini antara benda yang menjadikan saya tak faham dengan gerakan ni nasab ni lah. Saya cuba beberapa siri tanya kepada Ustaz, daripada jemaah saya sendiri, kawan-kawan yang pernah mendekat dari kalangan Arkam. Bila masuk je anak ni saya dah pening kan. Ni siapa pula? Ni macam mana pula? Ni lain mak, lain bapak, begitulah. Dia keadaan tu lagi teruk bila keadaan sekarang lah, yang mana selepas daripada Ummujah buat proses yang suami kena ceraikan isteri, lepas tu isteri tu nanti berkahwin dengan orang lain pula, dia jadi bercelaru, lebih bercelaru kat situ lah.
Sebab kalau satu bapa lain mak, itu kita pasti nasab dia. Tapi bila dah isteri tadi tu diceraikan oleh suami, kemudian dikahwinkan dengan orang lain, nanti dah ada anak lagi, itu jadi anak yang satu mak lain bapa tu, jadi satu lagi masalah, nak kenal pasti. Saya nak tanya Kak, dari sudut ketaksuban, kita fahamlah memang pengikut-pengikutnya taksub. Cuma kalau mereka bertakiyah, kita pun tahu mereka memang biasa berpura-pura depan orang lain, depan orang awam, supaya tak dihidulah gerakan, aktiviti kesesatan mereka ni. Tapi kenapa mereka tak berani untuk sebut Abuya tu sesat? Sebab saya dah banyak tahu beberapa siri, sama ada melalui live ataupun menulis, saya tanya dengan jelas, kalau awak nak pertahankan sangat, saya tanya satu benda, Abuya sesat ke tidak? Kita nak jawab. Kenapa diorang boleh takiyah, boleh berpura-pura pada bahagian yang lain, tapi bahagian yang itu diorang tak berani berpura-pura? Ada apa-apa agenda ke ataupun undang-undang khusus ke yang menjadikan diorang tak boleh nak cakap Abuya itu sesat walaupun hanya untuk pelakon? Dia tak ada undang-undang khusus, tapi dia digembar-gemburkan kepada pengikut dia yang bahawa suasana Islamisasi yang berlaku dalam masyarakat kita ni, itu pencetusnya adalah Abuya. Jadi jasa itu sangat besar sehingga tidak boleh disebut bahawa dia adalah sesat. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia digembar-gemburkan sebagai orang yang punya karamah, keberkatan, apa segala bagai, yang menyebabkan pengikut-pengikut yang tak terbuka dengan dunia luar ni, dia masih merasa taksub dekat situ lah. Okey, itu zaman dulu Pak. Zaman dulu kita pun faham lah, zaman mak ayah kita dengar orang tu hebat, percaya, betul kan. Cuma pada hari ni, yang akak tahu, pada hari ni, apa yang diorang gunakan untuk nak doktrin lah anak-anak muda ni. Saya pun tengok macam live ustaz dari tu, ada yang adik-beradik tu antara contoh-contoh yang mereka tak boleh terima lah, tak boleh hadam. Apa benda doktrin macam gini kan, cerita-cerita kena menangis-nangis. Cuma apa metod yang digunakan oleh JISBH hari ni untuk doktrin anak-anak generasi baru ni orang ni? Takkan nak pakai jalan tahiri? Yang tu saya tak boleh nak jawab Ustaz, sebab saya tak ada dalam JSB dan saya tak tahu macam mana diorang mendoktrin anak-anak generasi hari ni tu. Saya tak tahu dan saya tak boleh jawab benda tu. Tapi antara sumbangan yang paling besar ialah pendidikan. Mereka dihadkan pendidikan itu hanya di dalam jemaah dan mereka tidak ada formal education. Dia tak ada formal education. Dia tak ada formal education. Dia digembar-gemburkan dengan kehidupan dia dalam jemaah tu lah yang paling selamat. Berada kat luar tu memang tak selamat. Kemudian dia digembar-gemburkan, didoktrin lah maksudnya, bahawa orang kat luar ni adalah musuh diorang. Itu yang zaman Arkam dulu Masih, keadaan tu masih. Doktrin tu masih sampai sekarang. Musuh kita orang luar ni adalah musuh-musuh Al-Mahdi dan mungkin boleh jadi tentera Dajjal. Itu saya tahu lah, itu dia memang dari dulu begitu tu. Dan masih relevan hujah-hujah begitu. Dia relevan sebab dia dah melakukan proses pembodohan umat dia tu sampai dah ke tahap paling rendah. Dia tak perlukan logical thinking. Awak tak perlu berikan perkara logik untuk mereka faham, mereka terima, tetapi sekadar mengikat ketaksuban. Dengan ketaksuban kamu kepada Abuya, maka kamu mesti mempercayai orang sekian-sekian. Dengan ketaksuban kamu kepada Abuya, kamu akan mempercayai isu 1, 2, 3.
Begitu. Taksub. Dan dia Ikat dengan sebenarnya taksub. masih jual nama Abuya tu. Even tampuk pemerintahan tu diserahkan kepada Rashidi, kepada Nasir, arwah lah Ustaz Rashidi tu. Even diserahkan kepada orang lain, dia masih menjual nama Abuya tu. Kai boleh request Kai request. Kalau tak request saya tak boleh nak accept. Dia kata dia nak tolong jelaskan bab ni. Boleh. Bab mana? Apa boleh tolong saya terangkan apa yang berlaku di Mekah? Sebenarnya saya ada 2-3 bukan banyak juga Ustaz. Saya ada 5 persoalan yang saya tak berani nak sebut. Walaupun kita tahu tentang kesesatan, kita tak boleh nak easily sebut. Benda tu adalah saya punya, bukan critical thinking, saya punya assumption. Jadi saya tak boleh nak keluarkan, melainkan ada orang yang bantu. Tak apa Ustaz sebut je. Kita cari orang tolong jawab. Ada komen kat bawah tu, dia kata saya cakap pasal JSB ni sebab sakit hati kerana keluarkan atau semata-mata kesesatan. Ini sangat dangkal lah sebenarnya. Sebab kalau sakit hati kerana bapa saya kena keluar, saya dah cakap lama dah benda ni. Tapi dia bukan sebab sakit hati kerana bapa saya kena keluar. Saya sangat bersyukur bapa saya kena buang sebenarnya. Sebab saya dapat kehidupan saya yang sangat baik pada hari ini. Jadi ini bukan sebab kerana sakit hati. Dan kita tak ada dendam. Dan terus terang saya cakap, even keluarga saya dibuang, diboykot, bapa saya dibuang dan struggle for life sangat teruk waktu dulu. Ayah saya tu tak pernah bercakap buruk sedikit pun mengenai Ustaz Syahri dan keluarganya dan kawan-kawan yang memboykot dia. Langsung tidak pernah cakap. Ini satu benda yang saya tak faham juga Ustaz sebenarnya. Bila tak fikir baik dia cakap mak ayah sendiri tak pernah cakap buruk walaupun dianiaya lah bahasa kita. Kenapa macam mana diorang ni, even akak fikir baik sendiri, kita tahu ada ramai sebenarnya mangsa kejahatan di ISBH ni. Tapi tak semua yang nak bersuara tu, tak ramai pun. Berapa yang bersuara dengan Ustaz? Ada 20 orang tu. Okey, dia gini, kenapa ayah saya tak cakap? Sebab menurut fikiran ayah saya tu, waktu dibuang tu kami masih kecil. Itu yang pertama. Dan ayah saya tu isu keselamatan. Waktu ayah saya kena ISA tahun 95-96 tu, 2 tahun tu je ayah saya ada betul-betul dengan kami. Selepas daripada tu ayah saya ke Indonesia dan dia duduk lama kat sana. Jadi kita orang semua dekat sini. So mak saya ni dia adalah orang yang sangat simple orang dia. Dan dia bukan orang asal daripada Arkam. Dia orang luar yang ayah saya kahwin lah. Jadi mak saya ni orang yang sangat simple. Dia tak suka serabutkan hidup dia untuk memperjelaskan banyak benda. So dia hantar anak dia sekolah biasa, belajar agama betul-betul dan tak perlu nak persoalkan benda-benda macam tu. Tu je. Ramai yang memilih untuk diam dan tak cerita gandun lah. Akhir, dalam buku yang menulis tentang isu kesesatan Al-Arqam yang baru ni saya baca, dia menyebutkan tentang kalau isu Arqam lah, kebanyakan mereka kaitkan dengan Asy'ari Muhammad. Ada beberapa sisi Asy'ari Muhammad ni yang menarik menurut buku berkenaan. Ini bukan penulis daripada Arqam dan sebagainya, tapi ia adalah kritikan terhadap kesesatan Al-Arqam. Antara perkara yang menarik ialah apabila orang keluar daripada Al-Arqam, sebahagian daripada mereka termasuk dalam keadaan pemimpin yang mungkin ada konflik dengan Asy'ari sendiri ataupun dalam Arqam sendiri, mereka ni masih lagi terikat dengan ataupun masih lagi memuji ataupun apa yang dia kata apa? Bukan teruja lah, masih menghormati Asy'ari Muhammad kerana satu sifat yang mereka kenali pada waktu itu ialah akhlak beliau yang agak baik lah. Tapi sebenarnya ayah saya dia waktu kita orang semua satu family keluar, ada anak dia 3 orang yang tinggal kat dalam sana. Waktu tu. So, waktu tu. Jadi ada antara anak ni yang cuba berdebat dengan ayah lah. So ayah saya dia pernah cakap satu ayat macam ni, arwah lah ayah saya.
dia pernah cakap macam ni, kau ingat hari ni, waktu tu dia just cakap macam ni lah, mak dengan ayah kena qada balik solat selama mana mak dengan ayah tak ikut abuyah, macam tu. Jadi ayah saya waktu tu, ayah saya balas, ayah saya cakap, kau ingat hari ni kau cakap apa, dan kau kena ingat hari ni ayah cakap apa. Dengar betul-betul, ayah kata ayah lebih kenal Ustaz Syahri tu jauh lagi daripada macam mana kau kenal. Jadi apa yang kau cakap ni adalah sangat bodoh. Maksudnya daripada situ pun kita dah tahulah sebenarnya yang ayah tu memang tak setuju. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau nak kata kita masih memperakui dia punya kebaikannya tu semua, tidaklah. Kalau bagi diri saya, kalau orang tanya apa dosa paling besar Ustaz Syahri, adalah dia tidak mengatakan tidak kepada semua ketakliban yang diakui oleh dia punya ahli-ahli pengikut dia. Ini dipersetujui oleh ex-JSB sebelum ni iaitu kesalahan GISB dan seumpama dengannya adalah berpunca daripada Asy'ari Muhammad, disebabkan benda kesesatan ni berlaku di depan mata dia dalam keadaan dia masih sihat, dan dia